Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Syamimi Alia binti Syahrul Nizam, kelas 4A. Nombor matrik saya DAF 2022-12044. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atika Hazwani binti Syahrudin dari kelas 4A. Nombor matrik saya ialah DAF 2022-12100. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Daniala Humaira binti Muhammad Adeli dari kelas 4A. Nombor matrik saya DAF 2022-12062. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Faisha Y binti Adam Idrus daripada kelas 4A. Nombor matrik saya ialah DAF 2022-11954. Hari ini saya bersama rakan-rakan saya ingin membentangkan tentang tingkah laku destruktif. Objektif dan kandungan. Objektif bagi tingkah laku destruktif ialah yang pertama, agar mahir dapat mengetahui masalah tingkah laku kanak-kanak. Yang kedua, untuk mengelakkan lagi tingkah laku destruktif ini menjadi lebih teruk. Yang ketiga pula, murid yang mempunyai masalah dapat ditangani dengan pelbagai cara. Bagi kandungan tingkah laku destruktif ialah pengenalan, ciri-ciri, contoh, punca-punca, pandangan tokoh, langkah-langkah mengatasi dan yang terakhir sekali, penutup. Pengenalan bagi tingkah laku destruktif ialah merupakan tingkah laku yang sering berlaku di kalangan kanak-kanak berumur 10 hingga 15 tahun di mana sikap agresif mereka yang sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbuk, bergaduh dan melukai atau menyakiti seseorang. Tingkah laku merosakkan ini mungkin melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam. Kebiasaannya, tingkah laku ini di kalangan 15 tahun amat membahayakan yang boleh mengakibatkan kecederaan pelajar lain yang dimusuhi. Sekiranya pelajar yang terlibat ini, ia akan mengakibatkan kes gangsterisme seperti kes pukul di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Murid boleh meniru tingkah laku ini di televisyen melalui masyarakat dan juga ibu bapa. Ciri-ciri tingkah laku destruktif yang dapat kita lihat ialah yang pertama, pemusuhan yang dapat dilihat dengan ketara. Contohnya, pemusuhan ni berlaku di kalangan kanak-kanak yang masih bersekolah dan pemusuhan ni juga sering berlaku di bawah umur 15 tahun ke atas. Yang kedua, suka merosakkan harta benda awam, vandalisme. Ciri-ciri yang kedua ini juga dapat dilihat oleh kanak-kanak yang bersekolah. Contohnya di sekolah menengah, kanak-kanak ini dia menconteng harta benda awam dan merosakkan harta benda awam. Yang ketiga, suka memberi arahan secara kasar kepada orang lain. Contohnya, kanak-kanak itu sering bercakap perkataan yang tidak sepatutnya kepada orang lain dan mengakibatkan orang lain tu terasa terancam dan juga rasa macam
diganggu oleh kanak-kanak itu. Yang keempat ialah mengganggu dan mengkritik kerja orang lain. Contohnya, kanak-kanak itu mengkritik hasil kerja seseorang itu dengan perkataan yang tidak baik. Yang kelima, memecahkan barang. Contohnya, kanak-kanak tu sering memecahkan barang di sekolah, memecahkan barang-barang awam dan yang lain-lain. Yang keenam ialah kanak-kanak itu melibatkan diri dalam kumpulan gangsterisme. Contohnya, kanak-kanak tu sering melibatkan diri dia di dalam kumpulan gangster, kumpulan yang tidak sepatutnya, dan merosakkan sifat-sifat baik mereka lah. Yang ketujuh ialah perbuatan mengugut guru. Kanak-kanak ni juga sering mengugut guru jikalau mereka tidak setuju dengan apa yang guru mereka suruh mereka buat. Yang ke-8 ialah menconteng dan mencakar kereta ataupun motosikal guru dan orang lain. Ini perbuatan ni juga termasuk dalam perbuatan vandalisme juga, sebab dia merosakkan harta benda awam dan harta benda orang lain. Yang ke-9 ialah terlibat dengan perbuatan seperti memukul. Contohnya, kanak-kanak tu masih sekolah tapi dia sering memukul orang lain. Contohnya rakan-rakan dia dan juga orang yang dia rasa dia tidak berpuas hati. Yang ke-10 ialah menggetak dan suka merampas. Kanak-kanak itu suka merampas harta benda orang lain dan juga kanak-kanak itu suka mengugut untuk mendapatkan sesuatu barang itu daripada orang lain. Lain sekali ialah menggetak dan suka merampas. Dan contohnya, kanak-kanak ni dia suka merampas harta benda orang lain dan menakutkan orang lain tu dengan perkataan-perkataan mereka. Di sini kita dapat lihat contoh-contoh tingkah laku destruktif. Contohnya, kita ada vandalisme. Ini contohnya, dia menconteng dinding di kawasan awam. Yang kedua pula ialah contoh kanak-kanak tu menggigit telinga kawan mereka, mungkin disebabkan ada sesuatu yang tidak berpuas hati. Yang ketiga pula ialah murid tu memukul kawan dia kerana hal-hal tertentu seperti pergaduhan dan sebagainya. Dan akhir sekali, ini contoh murid merampas anak patung kawan dia punya disebabkan dia nakkan sesuatu barang itu tetapi dengan cara merampas. Antara punca-punca tingkah laku destruktif ialah konsep kendiri dan kawalan kendiri rendah. Konsep kendiri merupakan penilaian seseorang terhadap diri atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Hal ini bertujuan untuk membina konsep kendiri seseorang dalam menerima penilaian daripada orang lain. Hal ini juga meliputi persepsi tentang diri dan alam sekeliling dan juga perasaan tentang kebolehannya, meliputi keyakinan dan harga dirinya. Antara ciri-ciri konsep kendiri positif ialah menghargai, memuji orang lain dan bermurah hati. Manakala antara ciri-ciri konsep kendiri negatif pula ialah takut kepada kegagalan, sering merasa bimbang dan kurang keyakinan diri. Selain itu, menurut Hershey dan Gottfredson 1995, kawalan diri yang rendah merupakan
merupakan punca utama semua kejahatan dan devian. Kawalan diri mendorong individu dalam memilih persekitaran yang sesuai dengan tahap kawalan diri. Mereka menjadikan hubungan tanpa sebab dan akibat antara konteks tertentu, sosial dan jenayah. Ya, betul tak Atika? Memang tidak dapat dinafikan bahawa tingkah laku ini mempunyai punca-punca tersendiri. Tapi apakah pandangan tokoh tentang punca-punca ini? Mari kita rungkai. Punca-punca tingkah laku destruktif serta pandangan tokoh mempunyai 4 perkara. Yang pertama ialah faktor diri murid. Menurut Tude, 1980 menyatakan bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap perilakunya sendiri. Yang seterusnya ialah faktor keluarga. Mengikut cendekiawan Parsona 1964, rumah adalah kilang menghasilkan pribadi manusia. Yang seterusnya ialah faktor masyarakat. Treasure 1963 dan White pada 1943 mengatakan bahawa apabila salah laku sudah menjadi kebudayaan kecil di sesuatu kawasan, maka individu di dalamnya akan menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Yang terakhir ialah faktor sekolah. Marimutu 1980 juga mengatakan terdapat perhubungan rapat di antara keadaan keluarga yang kucak-kacir dengan perlakuan salah laku di kalangan generasi muda. Oleh itu, sebagai menggolong segala yang diperkatakan di atas, menurut cendekiawan ini, hubungan sosial murid-murid mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku mereka. Oleh sebab itu, murid ini hendaklah diberikan suasana atau contoh positif agar diri mereka dapat dibentuk dengan mudah. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi tingkah laku destruktif hendaklah diberikan ingatan. Langkah ini untuk menunjukkan kepada peranan guru terhadap murid. Peranan guru kepada murid, guru hendaklah memaparkan persekitaran yang dicintai dan disukai oleh pelajar sebagai kaedah mengurangkan tingkah laku bermasalah. Yang kedua, selain itu, guru tidak boleh beremosi dengan memarahi pelajar. Sebaliknya, haruslah bijak mengawal perasaan. Hal ini akan mencetuskan emosi pelajar yang lebih positif dan cenderung untuk tidak melakukan masalah yang lebih merumitkan guru. Lain daripada itu, guru juga wajar menunjukkan tindakan dan reaksi kepada murid yang menunjukkan tingkah laku bermasalah. Sebagai amsal, mengenakan denda atau hukuman kecil yang cenderung kepada kebaikan mereka agar dapat mencegah mereka daripada melakukan perkara yang lebih besar. Selaras aforisma Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Langkah yang seterusnya ialah guru mestilah peka dalam menstabilkan dan mendiamkan murid yang menunjukkan tingkah laku destruktif ini. Ini bertujuan untuk mengawal keadaan kelas dan pelajar lain agar dalam keadaan yang lebih tenang. Di samping itu juga, guru tidak boleh membuat perbuatan berunsurkan ugutan semasa murid dalam keadaan yang marah. Hal ini agar murid tidak berasa lebih emosi dan marah sehingga berlakunya perkara yang lebih negatif. Yang seterusnya, guru perlu mencari alternatif lain untuk mengatasi masalah ini dan bukannya hanya seperti melepaskan batuk di tangga. Dan yang terakhir, guru perlu menetapkan susunan peraturan sebagai satu rancangan yang berstruktur untuk memastikan keadaan kelas makin terkawal dan sentiasa digunakan peraturannya di kelas ataupun di keadaan yang bersesuaian. Kesimpulannya, ibu bapa dan guru perlulah mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang.
Selain itu, ibu bapa juga perlulah memberikan sepenuh didikan agama supaya anak-anak tahu batas sosialnya supaya tidak mudah terpesong ke arah keburukan. Akhir sekali, guru juga perlu memainkan peranan. Sebagai contoh, kepada murid di sekolah supaya murid dapat menjadikan gurunya sebagai inspirasi mereka untuk berjaya. Ini adalah media yang kami dapati tentang tingkah laku destruktif. Mari kita tengok. Konflik destruktif. Konflik dibagi menjadi dua sifat. Konflik destruktif dan konflik konstruktif. Apa itu konflik destruktif? Jenis konflik yang dapat merusak kinerja organisasi dan mengakibatkan kerugian organisasi dinamakan konflik destruktif. Apa sih yang menyebabkan konflik destruktif itu terjadi? Konflik destruktif terjadi dikarenakan adanya suatu perasaan tidak senang, benci, iri hati, serta dendam kepada seseorang atau kelompok. Apa sih dampak dari konflik destruktif? Konflik dapat menimbulkan retaknya suatu hubungan, baik antar individu ataupun kelompok. Konflik yang terjadi juga akan membuat adanya dominasi, di mana pihak pemenang akan menjadi berkuasa atau mendominasi kelompok lemah. Konflik pun dapat memberikan perubahan karakter, serta kepribadian seseorang atau pihak mulai dari tindakan, sikap, komunikasi, dan hubungan sosial. Konflik juga menyebabkan keresahan, dan bisa membuat individu atau kelompok kehilangan harta benda yang dimilikinya. Apa contoh konflik destruktif? Salah satu contoh konflik destruktif adalah perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar dapat membentuk pribadi yang kejam, menimbulkan kecemasan dan trauma di masyarakat, dan dampak destruktif lainnya. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh, tingkah laku destruktif merupakan tingkah laku yang negatif. Oleh hal yang demikian, objektif dan kandungan yang kami sampaikan bersesuaian dengan domain yang ingin diceritakan. Di sini juga merupakan penutup terhadap kumpulan kami. Saya mewakili kumpulan saya ingin mengundur diri dan semoga video ini bermanfaat kepada semua. Yang baik datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada kami sendiri. Sekian, terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.